Resensi buku saya ialah yang bertajuk Amalan Kecil Berpahala Besar. Penulisnya adalah Fahrul Muiz. SBN-nya tertera pada di atas. Terdapat sebanyak 88 muka surat. Saiz buku adalah 5 kali 7.5. Tarikh terbit pada 1 Julai 2013. Penerbitnya adalah PTS. Ada 9 bab dalam buku tersebut. Sinopsisnya, buku kecil ini adalah sebuah koleksi pelbagai amalan mudah dan ringan yang dapat dilakukan dalam kehidupan seharian. Ia menjanjikan pahala besar, bahkan ada juga terdapat amalan yang menjadi pembuka pintu syurga. Amalan itu dipanggil sebagai amalan mudah kerana ia lebih mudah dilakukan berbanding dengan amalan lain. Ia juga dipanggil amalan ringan kerana ia mampu dilakukan dengan tidak perlu mengeluarkan belanja yang mahal dan tenaga yang berat. Fahrul Muiz merupakan seorang graduan ijazah sarjana pendidikan Islam dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Beliau adalah editor di syarikat penerbitan Aqwam Indonesia. Buku kecil ini adalah sebuah koleksi pelbagai amalan mudah dan ringan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan seharian. Antara karya beliau adalah Bahagia Saat Sakit, Nama Terindah Untuk Anakku, Agar Solat Tidak Sia-sia dan Sedekah Tanpa Wang. Bab 1 adalah wuduk dan solat. Terdiri empat, antaranya yang pertama menyempurnakan wuduk. Wuduk ialah bersuci daripada hadas kecil dengan menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Wuduk adalah syarat sah solat. Orang yang berwuduk dengan sempurna kemudian membaca doa selepas wuduk, Allah SWT mengurniakan banyak pahala kepadanya, iaitu semua 8 pintu syurga dibuka untuknya dan dia dipersilakan masuk melalui mana-mana pintu. Kedua, berjalan kaki ke masjid yang berdekatan dengan rumah kita. Amalan ini juga dapat menyihatkan badan kerana kita melakukan senaman berjalan. Orang yang melakukan amalan ini, Rasulullah SAW menyebut bahawa apabila seseorang itu melangkah satu langkah ke masjid ataupun surau untuk mendirikan solat, maka diangkat satu darjat dan dihapuskan daripadanya satu dosa. Mendengar azan dan berdoa selepas azan. Azan adalah seruan kepada semua umat Islam supaya sujud kepada Allah bagi mendirikan solat fardu. Ini kerana semua orang yang mendengar, menjawab azan dan baca doa selepas azan ini mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW pada hari kiamat. Orang yang mendapat syafaat pasti selamat kerana pada waktu itu hanya syafaat Nabi Muhammad SAW yang diterima oleh Allah. Bab yang kedua adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal dan juga puasa 3 hari pada setiap bulan. Puasa adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan sebagainya mulai daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Puasa 6 ini dilakukan sebanyak 6 hari di bulan Syawal, iaitu selepas berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Orang yang melakukan puasa 6 ini akan mendapat pahala seperti mereka berpuasa setahun
dan memberikan keuntungan kepada kita pada hari akhirat kelak. Puasa 3 hari pada setiap bulan iaitu tak kisahlah sama ada puasa pada awal bulan, tengah bulan mahupun akhir bulan, iaitu lebih afdal dilakukan pada 13, 14 dan 15 hari bulan pada setiap bulan. Namun ia memberikan pahala besar kepada kita semua dengan kita berpuasa selama setahun penuh. Bab 3 iaitu daripada sedekah. Ada dua iaitu sedekah daripada sumber rezeki yang halal dan juga memberi makan ataupun minuman kepada haiwan. Daripada tak kisahlah daripada rezeki yang halal tu maupun sedikit ataupun banyak. Sebagai contohnya Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW mengatakan orang yang bersedekah sebesar 1 biji kurma daripada usaha yang baik sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya kemudian memelihara untuk orang yang bersedekah sebagaimana seorang antara kamu memelihara anak unta betina yang sedikit sehingga menjadi seperti gunung. Oleh itu, kita perlulah rajin bekerja mencari rezeki halal. Apabila sudah mendapatkan rezeki tersebut, jangan dilupakan sebahagiannya untuk bersedekah. Amalan kecil berpahala besar seterusnya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan yang diturunkan oleh Allah SAW kepada manusia. Membaca Al-Quran dikira sebagai satu ibadah. Al-Quran, Allah SAW menghargai setiap huruf yang kita baca dengan 10 kebaikan. Kedua, membaca ayat kursi iaitu surah Al-Baqarah ayat 255 adalah amalan ringan berpahala besar. Ia juga adalah ayat agung dalam Al-Quran yang wajar dibaca sebelum tidur. Ini kerana kita dapat dijaga oleh Allah SAW daripada gangguan syaitan sepanjang malam sekiranya kita membaca ayat itu. Kita juga dapat berehat dengan tidur dengan nyenyak sehingga pagi supaya tenaga pulih kembali. Bab 5 melalui zikir iaitu ada dua, terdiri kepada membaca tasbih dan juga membaca istighfar. Membaca tasbih adalah amalan kecil pahala besar. Ibadah itu dapat dilakukan pada bila-bila masa sahaja dan cukup dengan beberapa minit. Namun pahala besar diberikan kepada orang yang mengamal zikir ini iaitu Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi maha suci iaitu maha suci Allah dan segala puji untuknya 100 kali dalam sehari dihapuskan segala kesalahan walaupun sebanyak buih di lautan. Kedua, membaca istighfar sebagaimana Rasulullah SAW yang maksum iaitu terpelihara daripada kesalahan. Setiap hari membaca istighfar tidak kurang daripada 70 kali. Rasulullah SAW juga ada menjelaskan kehebatan pahala membaca istighfar iaitu orang yang selalu beristighfar Allah menjadikan untuknya daripada setiap kesusahan jalan keluar daripada setiap kesempitan kelapangan dan memberi dia rezeki pada jalan yang tidak terduga. Doa iaitu terdiri kepada dua, membaca doa selepas makan dan minum dan mendoakan sesama Islam Muslim. Antara adab makan untuk seseorang Muslim adalah membaca doa Bismillah sebelum makan dan baca Alhamdulillah selepas makan. Orang yang mengamalkan doa ini
akan mendapat keredaan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga menyebut Allah meredai hambanya yang memakan sesuatu lalu memujinya ataupun meminum minuman lalu memujinya atas minuman itu. Kelebihan orang yang mendoakan saudara sesama Muslim dan dengan doa yang baik tanpa pengetahuannya adalah Allah sallallahu alaihi wasallam menyuruh malaikat supaya berada di atas kepalanya dan mengaminkan benda yang didoakannya. Ianya tidak memerlukan tenaga dan wang kecuali hanya keikhlasan hati. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang rajin mendoakan saudara kita sehingga banyak kebaikan dan kemudahan yang kita peroleh. Bab 7, hak sesama Islam ada dua, iaitu menziarahi orang sakit dan memulakan dan menjawab salam. Menziarahi orang sakit, ianya tidak memerlukan tenaga yang berat dan belanja yang banyak. Cukup dengan hanya kita melangkahkan kaki bagi menjenguk mereka baik di rumah mereka maupun di hospital. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang yang menjenguk orang sakit ataupun mengunjungi saudaranya kerana Allah, malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahnya adalah langkah yang baik dan engkau mendapat kedudukan di syurga. Memulakan dan menjawab salam. Ucapan salam yang ringan dilakukan ini melahirkan sikap saling mencintai dan juga menjawab salam hukumnya wajib, termasuk dalam hak seseorang Muslim atas Musliman lain. Orang yang mengamalkan amalan ini akan mendapat ganjaran sebagaimana seperti kita menziarahi orang sakit. Muamalat sesama Islam ada dua, berterima kasih kepada orang lain. Dalam menjalani kehidupan seharian, kita tidak terlepas daripada menerima bantuan dan pertolongan orang lain. Amalan ini dapat menjadikan seseorang itu bersyukur kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akhir adalah menjaga persekitaran, iaitu ada dua, menyingkirkan kotoran di dalam masjid dan juga menyingkirkan apa-apa kotoran di atas jalan. Amalan ini juga adalah amalan kecil tetapi pahala besar. Amalan ini tidak memerlukan sikap macam contohnya tidak memerlukan tenaga yang berat lah untuk lakukan, contohnya kotoran ke maupun sampah. Okey dah. Sekian, terima kasih.